A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hathu ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'i wajhillah wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma arzuqna ya rabbi fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa pada malam hari ini, hari Sabtu malam Ahad, yang mana kita telah pun sama-sama masuk pada malam yang ketujuh. Hari ini 6 Sya'ban, berarti malam yang ketujuh daripada bulan Sya'ban. Marilah sama-sama para jemaah sekalian kita mulakan pengajian kita ini dengan sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita membaca kalam-kalam para alim ulama salaf kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Khudh yaminan, khudh yaminan an sabilin nakibina, wattaqillaha ta'ala an maqalil mulhidina. Ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. الإله الحق رب العرش رب العالمين هو رب الأولين هو رب الآخرين. يا تواب توب علينا، يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. هو ربي هو حسبي هو خير الرازقين هو غفار الخطايا هو خير الراحمين. يا تواب توب علينا، يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. وارض عنا واعف عنا وأجرنا أجمعين من عذاب في جحيم
أرصدت للمجرمين يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا من عصاة فاسقين وعتاة كافرين رب أدخلنا جنانا وزلفت للمتقين يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا وصلاة الله تغشى أحمد الهادي الأمين وعلى آل وصحب وجميع التابعين يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا وصلاة الله تغشى أحمد الهادي الأمين من تلا القرآن جاء بالحق المبين يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita mulakan pengajian kitab Marhaban Ya Ramadan yang disusun oleh Sayyid Muhammad Amin Ibnu Syekh Abu Bakar bin Salim, murid kepada Al-Alim Al-Allama Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit. Baik para jemaah yang dirahmati Allah, kita akan sambung ya. Semalam kita baca sedikit ya, dan juga semalam tak banyak kita baca, sedikit sahaja. Kerana semalam kita meneruskan dengan majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hari ini insya-Allah kita akan teruskan para jemaah sekalian. Baik. Diperjelaskan di dalam kitab Marhaban Ya Syahrul Ramadan melakukan hal-hal yang tidak membatalkan ya, melakukan hal-hal yang tidak membatalkan niat. Ya, niat apa? Iaitu niat puasa para jemaah sekalian ya. Baik, jika seseorang itu niat berpuasa wajib seperti puasa bulan Ramadan setelah solat maghrib, maka boleh baginya melakukan hal-hal yang tidak membatalkan niat seperti makan, minum, melakukan hubungan badan suami isteri, atau tidur atau tidur, dan tidak wajib baginya untuk mengulangi niat tersebut sebelum azan subuh, akan tetapi hukumnya adalah sunnah. Maksudnya apa para jemaah sekalian ya? Bila kita habis daripada solat maghrib, kita pun jatuhkan niat berpuasa ya. Kita jatuhkan niat untuk puasa ya, iaitu puasa wajib
Ya. Jadi bila lepas kita niat ni, kita pun apa? Kita makan, kita minum, ya. Kita tidur, ya. Apakah batal niat kita? Niat kita tidak batal para jemaah sekalian, ya. Niat kita tidak batal. Baik. Niat berpuasa Ramadan pada setiap malam. Macam mana pula para jemaah sekalian, ya? Kan kadang-kadang bila kita pergi sembahyang tarawih, nanti bila dah habis daripada tarawih, ya, sebelum imam tu baca doa penutup, nanti kan kita akan jatuhkan niat sama-sama, ya. Macam mana? Kena tiap-tiap malam niat ke, ataupun pada malam yang pertama satu kali je kita niat? Ya, cukup. Macam mana para jemaah sekalian? Ini dia diperjelaskan, ya. Niat berpuasa di bulan Ramadan setiap malam hukumnya adalah wajib dan disunahkan pada malam pertama dalam bulan Ramadan untuk bertaklid kepada mazhab Imam Malik, iaitu niat dalam hati akan melakukan puasa Ramadan sebulan penuh, kerana Imam Malik radhiyallahu an mengatakan puasa pada bulan Ramadan cukup dengan niat satu kali untuk puasa sebulan penuh. Ini menurut mazhab Maliki para jemaah sekalian, ya. Menurut mazhab Maliki, ya. Jadi bila malam pertama tu kita niat untuk satu bulan penuh. Ya. Macam mana satu bulan penuh para jemaah sekalian? Senang. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Tu dia. Sahaja aku niat berpuasa esok hari, ya, demi untuk melaksanakan kewajipan berpuasa di bulan Ramadan pada tahun ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu dia, ya. Itu dia para jemaah sekalian. Baik, diperjelaskan juga para alim ulama menjelaskan adapun manfaat bertaklid kepada mazhab Imam Malik dengan niat dalam hati akan melakukan puasa Ramadan sebulan penuh ada dua, ya. Ada dua penjelasan. Yang pertama, jika lupa berniat pada malam-malam dalam bulan Ramadan, maka hukum puasanya sah. Hal ini menurut pendapat Imam Malik. Yang kedua pula, jika ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia dalam pertengahan bulan Ramadan, maka dia akan mendapat pahala berpuasa sebulan penuh kerana niatnya tersebut. Begitu dia para jemaah sekalian, ya. Bagaimana pula kalau orang itu lupa tidak niat berpuasa sebelum azan? Ya, disunahkan bagi seseorang yang lupa berniat puasa sebelum azan subuh untuk bertaklid kepada mazhab Imam Abu Hanifah, kerana beliau berpendapat boleh dan sah hukumnya puasa seseorang jika niat puasanya dilakukan setelah azan subuh dan sebelum azan zuhur. Ya. Bagaimana pula kalau orang itu ragu-ragu apakah dia telah niat puasa ataupun belum? Jika seseorang itu ragu-ragu apakah telah dia berniat berpuasa, ya, kemudian teringat bahawa ia telah niat, maka perincian hukumnya adalah seperti berikut. Macam mana? Yang pertama diperjelaskan, jika teringat, ya, iaitu dia ingat yang dia berpuasa sebelum terbenam matahari, maka hukumnya puasanya sah. Ya, hukum puasanya sah, ya. Dia agak-agak lupa dah niat ke belum, sekali betul-betul dia confirm, aku dah niat lah, kata, ya, aku dah niat lah. Tengok, ya, dah terbenam belum matahari? Kalau masih belum terbenam matahari, hukum puasanya sah. Jika dia teringat, ya, ingat yang dia ini berpuasa setelah terbenam matahari, maka tidak sah puasanya. Hal ini menurut apa? Pendapat Imam Ramli radhiyallahu an. Sedangkan menurut pendapat Imam Ibnu Hajar radhiyallahu an, jika teringat, ya, iaitu telah niat berpuasa, maka hukum puasanya sah meskipun sebelum atau setelah terbenamnya matahari. Ini dia, ya, perbezaan pendapat para alim ulama. Alamak ustaz, macam mana ustaz? Kecoh lah macam gini ustaz. Awak tak nak kecoh? Senang para jemaah sekalian. Apabila telah kita dengarkan pengumuman daripada mufti negara kita, maka kita pun apa?
Habis dari sembahyang maghrib, jatuhkan niat, selesai. Ya, habis sembahyang maghrib, jatuhkan niat para jemaah sekalian, selesai. Begitulah dia. Dan juga bagaimana tiap-tiap malam bila kita habis buka puasa, lepas sembahyang maghrib, jatuhkan niat, ataupun lepas tarawih, jatuhkan niat. Boleh tak? Boleh para jemaah sekalian, tak jadi masalah. Baik. Niat puasa pada malam ke-30 dalam bulan Syaban. Bagaimana tu? Iaitu berpuasa sunat jika esok masih tetap bulan Syaban, dan akan berpuasa Ramadan jika terbukti bahawa esok bulan Ramadan. Maka perincian hukumnya adalah sebagai berikut. 1, jika terbukti masih tetap bulan Syaban, maka sah niat puasa sunatnya. Yang kedua, jika terbukti itu adalah bulan Ramadan, masuk sudah ya bulan Ramadan, maka tidak sah niat puasa sunnahnya dan tidak sah juga niat puasa Ramadannya, kerana ketika mana dia berniat puasa Ramadan tidak terdapat rasa yakin dalam hati. Ya, sebab itu para jemaah sekalian, tadi saya jelaskan sudah, tak usah kecoh-kecoh kita. Ini kita belajar ni ya supaya kita tahu. Sebab ya, mana tahu para jemaah sekalian, tahu-tahu terjadi perkara seperti ini kepada diri kita. Jadi kita tak kecoh. Tapi sekarang sudah senang dah. Tunggu nanti pengumuman dari mufti negara kita, bila dijelaskan esok puasa, kita pun jatuhkan niat lah. Faedah yang ke-6 pula diperjelaskan, melihat seseorang yang akan makan di bulan Ramadan. Ya, melihat seseorang yang akan makan di bulan Ramadan. Apa dia? Ya, nampak orang makan bulan Ramadan. La ilaha illallah. Macam mana para jemaah sekalian kalau kita nampak orang makan di siang hari Ramadan? Ada hukumnya para jemaah sekalian. Hukumnya apa? Wajib untuk kita ingatkan. Jika keadaan orang tersebut sering meremehkan kewajipan puasa. Ni macam mana para jemaah sekalian? Mama kata, datang bulan puasa, dia tak nak puasa. Malas nak puasa. Haram, tak boleh. Dosa, wajib puasa. Dah tak puasa satu hal. Tahu-tahu makan di depan khalayak orang ramai, minum di depan khalayak orang ramai, isap rokok di depan khalayak orang ramai. Minta maaf lah para jemaah sekalian, kita ni orang Islam kena junjung hukum syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh suka-suka. Tak boleh kita buat orang mana tahu aku sakit. Baik, kalau awak sakit, jangan makan di depan khalayak orang ramai, jangan makan minum di depan khalayak orang ramai. Bawa balik rumah. Bawa balik rumah pun kalau boleh apa, kasih tahu dengan ahli keluarga awak di dalam rumah, anak, isteri ke, suami ke, minta maaf ya, hari ini saya tak dapat puasa sebab saya sakit. Saya sekarang nak makan ubat, jadi saya kena makan sikit. Saya nak makan dekat dapur. Yang lain kalau boleh janganlah masuk dapur. Begitu seharusnya para jemaah sekalian. Bukannya kita apa, aku peduli apa makan di depan khalayak orang ramai. Ini haram perbuatan ini. Tak boleh para jemaah sekalian. Dan kalau ditegur, kita mesti terima. Kalau ditegur, terima. Jangan tak terima para jemaah sekalian. Suka-suka hati, apa? Sikit-sikit je gastrik, sikit-sikit je sakit perut, sikit-sikit je sakit apa? Sakit kepala, migrain dan sebagainya. Ya. Puasa ni para jemaah sekalian, kita kena cuba sedaya upaya kita untuk berpuasa. Tak boleh terus gastrik, tak payah puasa. Tak boleh. Haram hukumnya. Cuba hari ini kalau tak dapat puasa, okey, sebab sakit. Besok cuba lagi, besok cuba lagi, besok cuba lagi. Setiap hari kena cuba sampai kita dapat puasa penuh. Tu dia. Ya. Yang kedua pula para jemaah sekalian, jika terbukti bulan Ramadan maka tidak sah. Mana dia? Ya. Yang kedua pula, sunnah untuk diingatkan jika keadaan orang tersebut selalu dalam keadaan ketakwaan, iaitu orang yang selalu menjaga perkara agamanya. Jadi kita ada dua jawapan di sini para jemaah sekalian. Satu, wajib diingatkan bagi orang yang tak puasa. Ya,
Bagi orang yang tak puasa bagaimana? Orang yang meremehkan, mempermain-mainkan hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita ingatkan. Ya, wajib kita ingatkan. Yang kedua, kalau orang itu dia bukan meremehkan, tapi dia adalah orang yang baik, orang soleh, tapi dia terlupa para jemaah sekalian. Ya, dia terlupa. Apa dia? Dia terlupa. Kadang-kadang saya pun pernah juga para jemaah sekalian terlupa. Apa dia? Kita tolong masak dekat dapur. Bila dah terbiasa masak, macam mana pun bila dah masak kita rasa sikit. Sebab apa? Kita nak tahu rasa dia sedap ke tak sedap. Mungkin kurang gula ke, kurang garam ke, kurang asam ke, kurang apa, kurang pedas ke, bagaimana ke. Jadi kita pun rasa kita telan. Bila telan, lemak puasa aku. Tu dia. Kalau kita buat, kita rasa demikian, kita tak sengaja, maka tak batal puasa kita. Tapi kita rasa sedap rasa lagi sikit, sedap ambil mangkuk sikit, ni dah bukan rasa, ini makan, batal, tak boleh para jemaah sekalian. Tu dia, ya. Hakadha, begitulah dia. Baik. Tidak berpuasa Ramadan bagi seseorang yang mukallaf. Apa itu mukallaf para jemaah sekalian? Ya. Di sini diperincikan, tidak berpuasa Ramadan bagi seseorang yang telah baligh. Tidak berpuasa Ramadan bagi seseorang yang telah baligh, berakal dan tanpa keuzuran yang dibenarkan oleh syarak, maka hukumnya adalah haram dan wajib baginya untuk qada puasanya. Ya, dia sudah mukallaf, ya. Mukallaf tu apa? Berarti sudah akil, orang yang berakal, sudah baligh, orang yang cukup umur, dan tak ada apa-apa penyakit, tak ada keuzuran baginya untuk berpuasa. Dia boleh puasa, tapi dia tak nak puasa, ya, maka hukumnya apa? Haram. Dia wajib berpuasa, dan kalau dia tinggalkan puasa tersebut, wajib dia qada. Tu dia para jemaah sekalian. Ya, terdapat juga beberapa keterangan para alim ulama tentang perkara ini, ya, iaitu memperjelaskan kewajipan qada berpuasa jika seseorang itu tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Bagaimana? Satu, menurut pendapat yang kuat daripada mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu an, wajib qada puasa mengikut jumlah hari yang ditinggalkan. Jika meninggalkannya satu hari, maka wajib qada puasanya satu hari. Ini menurut, ya, pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i. Menurut pendapat Imam Rabi'ah radhiyallahu an, wajib qada puasa untuk tiap-tiap hari dan yang ditinggalkannya dengan 12 hari. Wajib qada puasa untuk tiap-tiap hari yang ditinggalkannya dengan 12 hari. Dan menurut pendapat Imam Ibnu Musayyib radhiyallahu an, wajib qada puasa untuk tiap-tiap hari yang ditinggalkan dengan sebulan. Menurut pendapat Imam An-Nakhai radhiyallahu an, wajib qada puasa untuk tiap-tiap hari yang ditinggalkan dengan 1000 hari. Ya, ini pendapat para alim ulama. Tapi kita ikut pendapat yang kuat. Pendapat kuat siapa? Ya, pendapat Imam Syafi'i radhiyallahu an. Jika dia meninggalkan satu hari, maka wajib qada puasanya satu hari. Gitu dia para jemaah yang dirahmati Allah. Jangan happy-happy tau para jemaah sekalian kalau tak puasa. Ada orang tak puasa happy. Melainkan kalau dia sakit, itu lain cerita para jemaah sekalian. Melainkan lagi bagaimana? Dia ada keuzuran bagaimana? Ya, orang perempuan ada MC. Ya, tak boleh sembahyang, tak boleh puasa sebab datang bulan. Begitulah dia, ya. Baik. Faedah yang ke-8 pula, iaitu perbezaan pendapat di antara para ulama dalam perkara yang membatalkan puasa. Ya, apa ni dia nak bahaskan? Dia nak bahaskan tentang perkara yang membatalkan puasa, tapi para alim ulama berbeza pendapat. Diperjelaskan, berhubungan badan bersetubuh, makan,
dan minum jika dilakukan tanpa sengaja, maka hukumnya adalah sebagai berikut. Menurut pendapat Imam Syafi'i radhiyallahu an dan pendapat Imam Abu Hanifah radhiyallahu an, tidak batal puasanya. Tidak batal puasanya. Kenapa tak batal puasanya? Sebab terdapat hadis dari Nabi SAW, man nasiya wa huwa shaim, barang siapa yang lupa tetapi dia dalam keadaan berpuasa, dia dalam keadaan berpuasa, fa akala aw syariba, maka dia makan ataupun dia minum, fal yutimma saumahu, maka dia hendak apa? Dia mestilah apa? Dia mestilah sempurnakan puasanya. Fa innama at'amahu Allahu wa saqahu, sesungguhnya Allah lah yang memberinya makan dan minum. Tu dia. Yang kedua pula pendapat Imam Malik radhiyallahu an. Apa pendapat Imam Malik? Pendapat Imam Malik batal puasanya meskipun bersetubuh, makan dan minum dilakukan tanpa sengaja. Dan yang ketiga pula menurut pendapat Imam Ahmad radhiyallahu an. Imam Ahmad ni siapa? Iaitu Imam Ahmad bin Hanbal, pendapat Imam Hambali. Melakukan hubungan badan bersetubuh dapat membatalkan puasa meskipun dilakukan tanpa sengaja. Adapun makan dan minum yang tidak sengaja, hukumnya adalah tidak membatalkan puasa. Jadi senang cakap para jemaah sekalian, mana satu kita nak ikut ni ustaz? Kita nak berpindah mazhab, kena lihat keadaan, mesti sesuai dengan keadaan, dan tak boleh kita pindah-pindah mazhab menurut sesuka hati kita. Tak boleh. Oh, ini ada pendapat yang tak batal jadi kita taklid jadi kita apa, husband and wife bolehlah kita bersetubuh, hadza haram. Ini kalau ini bukan talqid, kalau ini bukan taklid, ini main-mainkan hukum. Tak boleh para jemaah sekalian. Taklid ni berpindah dari satu mazhab ke mazhab yang lain, tetapi ada syarat-syaratnya. Kita kena tengok keadaan tersebut. Keadaan tersebut. Contoh para jemaah sekalian, seperti kita menunaikan apa? Menunaikan ibadah tawaf. Kebanyakan majoriti kalau kita di Singapura telah pun diajarkan oleh mutawif haji, para asatizah kita, para alim ulama kita, bila kita nak tawaf kita bertaklid kepada mazhab Hanafi agar supaya wuduk kita tidak batal. Dan bila kita bertaklid, bukan hanya kita bertaklid, tapi rukunnya, syaratnya, semua kita kena ikut cara Hanafi. Setelah itu kita pun melaksanakan tawaf. Bila dah selesai laksanakan tawaf, dah selesai dah habis dah para jemaah sekalian. Berarti apa? Kita bertaklid pada mazhab Hanafi itu hanya pada waktu tawaf saja. Bila selesai tawaf, berarti sudah selesai dah mazhab Hanafi pada diri kita. Jadi macam mana kita balik pada asal para jemaah sekalian? Asal bagi negara kita di Singapura ini hampir kepada 95%, almost 95% orang-orang Islam di Singapura mazhabnya apa? Mazhab Syafi'i. Jadi tak boleh kita main apa? Main tangkap muat. Hari ini saya nak ikut cara mazhab Hambali, besok saya nak ikut cara mazhab Maliki, minggu depan saya nak ikut cara mazhab Hanafi, tahun depan saya nak ikut cara mazhab Syafi'i. Tak boleh. Ini bukan ini bukan taklid namanya. Tapi apa para jemaah sekalian? Talfiq. Apa maksud talfiq? Talfiq mencampur adukkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Hukum-hukum syarak ni, hukum-hukum fikih ni mencampur adukkan. Contoh seperti bagaimana dia nak solat tapi wuduk ikut cara Hambali, rukun-rukun sembahyang ikut cara Syafi'i. Tak boleh. Ini banyak terjadi para jemaah sekalian. Sebab apa tu? Sebab itu kita kena belajar, kena peka para jemaah sekalian, tak boleh sesuka hati. Baik, sekarang kita akan masuk kepada bab syarat-syarat sahnya puasa. Kita akan masuk kepada syarat-syarat sahnya puasa. Baik.
Syarat-syarat sahnya puasa ada 4. Apabila 4 syarat ini terdapat pada seseorang, maka puasanya dihukumkan sah. Yang pertama, apa tu syarat-syarat sah puasa? Hukumnya adalah apa? Islam. Orang itu mesti Islam. Ya. Kalau dia bukan orang Islam, maka dia tak wajib puasa. Ya. Ada masalah dekat sini para jemaah sekalian. Masalah dia bagaimana? Begini. Dijelaskan, ya. Bagus, ya. Habib Said Muhammad Amin ni masya-Allah alim orangnya, subhanallah, ya. Masya-Allah bagus, ya. Tengok ni para jemaah sekalian, dijelaskan apa? Dengar baik-baik. Ketika menjalankan puasa, seseorang wajib dalam keadaan Islam. Ya. Orang yang menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala, dia mesti orang Islam. Dan apabila berlaku murtad, nauzubillah min dzalik. Ya. Murtad tu apa? Terkeluar daripada ajaran agama Islam. Meskipun hanya dalam masa 1 detik, walaupun 1 second, maka puasanya batal dan wajib qada jika kembali ke agama Islam. Puasanya juga tidak sah bagi seorang yang kafir asli. Kafir asli berarti apa? Memang awal-awal tu dia bukan Islam, dia memang kafir. Dan jika dia memeluk agama Islam, maka tidak wajib baginya untuk qada puasa yang telah ditinggalkan dalam masa kekafirannya. Contoh dia macam mana para jemaah? Gini, maksud dia macam mana? Maksudnya begini. Okey. Ada seorang ni, dia beragama Islam. Ya, lepas tu dia puasa. Dalam tempoh berapa hari, ataupun 1 hari pun, ataupun setengah hari pun, dia murtad. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah. Ya. Jadi bagaimana bila dia murtad? Ya, dia jadi orang kafir. Jadi kalau dia murtad para jemaah sekalian, puasanya pun tak sah. Okey, bila puasanya tak sah, dia dah keluar daripada agama Islam, ya, tahu-tahu dia masuk balik ke agama Islam. Macam mana hukum puasanya? Dia wajib qada puasanya. Sebab waktu dia keluar murtad, dia asalnya Islam. Ya, asalnya Islam para jemaah sekalian. Tapi dia murtad, na'udzubillah min dzalik. Lepas tu dia masuk balik agama Islam, maka dia wajib qada. Ini satu bab. Lagi satu bab, kalau memang dia bukan Islam, memang dia dari kecil memang kafir. Sebab itu dijelaskan kafir asli katanya. Ya, orang kafir, ya, dia bukan murtad, ya. Tapi lepas tu dia memeluk agama Islam. Macam mana? Ya, katakanlah dia memeluk agama Islam umurnya 40 tahun. Ya, sedangkan di dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, orang lelaki yang baligh had yang terakhir sekali usianya berapa? 15 tahun. Jadi daripada umur 15 sampai ke umur 40 tu, ya, dia tu dalam keadaan kafir. Sebab apa? Dia asalnya kafir asli. Jadi bagaimana para jemaah sekalian? Perlu tak dia qada daripada umur 15 sampai ke 40? Tak perlu qada. Sebab asalnya dia bukan orang Islam. Asalnya dia kafir. Tu dia. Ya, dia ini beza, ya. Kena ingat ni para jemaah sekalian, ya. Yang kedua pula dijelaskan apa? Berakal. Berakal iaitu apa? Mumayyiz. Apabila seseorang itu gila. Ada akal tapi akal dia tak function, gila. Walaupun sebentar, sekejap pada pertengahan hari, maka hukum puasanya menjadi batal. Dan tidak sah juga puasa anak kecil yang belum mumayyiz. Belum mumayyiz iaitu belum boleh makan, minum dan istinja sendiri. Itu nama dia belum mumayyiz para jemaah sekalian. Ya. Syarat yang ketiga pula, iaitu syarat sah puasa yang ketiga pula apa dia? Ini iaitu seseorang itu bersih ataupun suci dari haid ataupun nifas. Dari haid ataupun nifas. Haid kita mengetahui apa dia para jemaah sekalian? Darah yang keluar dari kemaluan orang perempuan atas jalan yang sihat pada waktu-waktu yang tertentu.
Ini definisi ataupun takrif tentang haid. Ya. Saya ulang sekali lagi. Apa itu haid? Darah yang keluar dari orang perempuan, kemaluannya orang perempuan, ya, secara sehat pada waktu-waktu yang tertentu. Maksud secara sehat tu apa? Ya, diperjelaskan oleh para alim ulama, kalau orang perempuan tu dia tidak haid sama sekali, maka dia tak sihat. Ataupun orang perempuan tu dia haid berterusan 1 bulan 30 hari terus keluar darah, maka orang perempuan itu pun tidak sihat. Dia haid dalam 1 bulan, ya, dia ada waktu yang tertentu. Ini setiap orang perempuan ni dia tahulah cara haidnya. Ya, dia selalu dia selalu hafal ataupun dia selalu tulis dekat dalam handphone dia, tiap-tiap bulan dia akan datang haid. Gitu dia para jemaah sekalian, ya. Macam mana pula dengan darah nifas? Darah nifas diperjelaskan apa? Darah nifas adalah darah yang keluar akibat bersalin, iaitu melahirkan. Tu nama dia darah nifas. Tu dia para jemaah sekalian, ya. Dijelaskan apa? Nifas adalah apa? Akibat wiladah. Dalam bahasa Arab disebut wiladah. Wiladah tu apa? Iaitu bersalin, beranak, melahirkan. Gitulah dia. Baik, yang keempat pula para jemaah sekalian, syarat-syarat sah puasa. Apa dia? Berpuasa pada waktu yang diperbolehkan puasa. Maksudnya adalah mengetahui bahawa hari tersebut bukan termasuk hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Contoh seperti apa? Hari Raya Aidilfitri, Hari Tasyrik, ya. Ini semua hari-hari yang haram untuk berpuasa. Jadi bagaimana? Puasa pada waktu yang diperbolehkan untuk puasa. Begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Baik para jemaah yang dirahmati Allah. Baik para jemaah sekalian, kita akan berhenti sampai di sini pengajian kita. Nanti insya-Allah kita akan sambung kembali esok hari, insya-Allah, ya. Kita akan sambung kembali esok hari. Besok kita mula jam 8 juga para jemaah sekalian, ya. Tapi besok kita hari Ahad kan? Hari Ahad kita ada pengajian tafsir. Jadi hari Ahad insya-Allah kita akan mula dengan bacaan Ratib Al-Atas. Setelah itu kita baca kitab tafsir, dan setelah itu kita akan baca kitab Marhaban Ya Ramadan. Baik para jemaah yang dirahmati Allah, ada sebahagian jemaah yang tanya pada saya, Ustaz, macam mana kita nak dapatkan kitab ni? Ya, Marhaban Ya Ramadan. Alhamdulillah, ada salah satu daripada kawan-kawan saya di Facebook, ya, dia ada jual kitab ni para jemaah sekalian, ya. Dia ada jual kitab ni. Jadi para jemaah bolehlah menghubungi beliau, ya. Para jemaah boleh menghubungi beliau itu melalui nombor yang ada, ya. Ini saya kasihlah para jemaah sekalian. Saya pun sebenarnya dah share dekat di Facebook saya, ya. Dijelaskan, ya, kitab Marhaban Ya Ramadan sesuai untuk dijadikan pengajian sepanjang bulan Ramadan. Penyusunnya adalah murid kepada Habib Zain bin Semit, iaitu Al-Habib Muhammad Amin bin Idrus bin Syekh Abu Bakar bin Salim, murid kepada Habib Zain bin Semit, ya, dengan senaskah harganya $16. Kalau 2 kitab harganya $30. Jadi para jemaah boleh menghubunginya melalui nombor WhatsApp-nya. Ini saya kasih nombor WhatsApp-nya, ya. Nombor WhatsApp-nya saya kasih para jemaah sekalian, ya. 874
81763. Saya ulang sekali lagi, 874811763, 874-817-63. Ini para jemaah boleh menghubungi beliau, boleh untuk mendapatkan kitabnya, insya-Allah ya. Satu kitab dekat sini, dekat dia punya Facebook ni, harga $16. Kalau beli dua dapat $30. Begitulah, ada diskaun sikit lah para jemaah sekalian ya. Jadi bagi para jemaah yang ingin mendapatkan kitabnya ni, bolehlah ya menghubungi beliau. Ya, insya-Allah saya dah share dekat Facebook saya, tapi tak apa, saya share juga dekat Facebook Majlis Rasulullah. Jadi para jemaah pun bolehlah ya membeli kitab tersebut ya. Sebab ada sebahagian dari para jemaah yang tanya, Ustaz, tak ada kitab, tak best lah Ustaz. Memanglah betul, kita kalau belajar ni mesti ada kitab. Ibarat kita pergi sekolah mesti bawa buku. Kalau pergi sekolah tak bawa buku, macam mana para jemaah sekalian dia? Begitulah dia ya. Baik para jemaah sekalian, saya cukupkan pengajian kita pada malam hari ini, dan insya-Allah kita akan sambung pada esok hari jam 8 insya-Allah kita mula ya. Jam 8 insya-Allah besok kita mula dengan bacaan Taratib Al-Atas. Setelah itu kita baca kitab tafsir Pelita Al-Quran, dan setelah itu kita akan baca kitab Marhaban Ya Ramadan, insya-Allah ya. InsyaAllah. Masya Allah, cepat waktu berlalu ya. Dah kira hari ini dah malam yang ke-7 daripada bulan Syaban. Berarti dah 1 minggu dah Syaban dah. Masya Allah ya. Kalau ikut kalender lagi para jemaah sekalian, ya, nisfu Syaban jatuh bila? Nisfu Syaban jatuh pada hari Ahad malam Senin. Masya Allah ya. Hari Ahad malam Senin. Sebab hari Ahad 28 Mac itu 14 Syaban. Maghrib saja sudah masuk malam yang ke-15. Berarti sudah separuh daripada bulan Syaban. Masya Allah. InsyaAllah nanti di dalam pengajian kita secara online, saya akan insya-Allah saya akan kongsi bersama ya dengan para jemaah sekalian fadilat pada malam nisfu Syaban. Baik para jemaah yang dirahmati Allah, terima kasih atas perhatian para jemaah sekalian, dan terima kasih kepada para jemaah yang mengikuti pengajian kami ini secara live streaming. Dan mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari bersama dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa birridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.